Hai guys, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel saya Shirley MK. Seperti biasa, korang bersama saya Shirley MK. So, setelah sekian lama menghilang sebab saya agak demam, agak sakit and saya punya internet connection ada problem sikit. So, hari ini saya nak buat sharing pasal pengalaman saya interview untuk kerja government itu, kontrak 2 tahun untuk penolong pegawai belia dan sukan grade S29. So, seperti yang kita tahu, kalau kita pergi interview, mana-mana interview pun, especially SPA ni, kerajaan punya ni, kita mesti akan tercari-cari maklumat kan yang dekat blog or dekat Facebook macam tu. So, saya pun buat macam tu. So, saya tegar hati saya nak sharing saya punya ujian fizikal dengan saya punya interview. So, siapa-siapa yang berkenan tu, just let's keep focus on me today, okay? Untuk pengetahuan korang, pada 25 Februari tahun 2020, saya telah mendapat satu email daripada SPA, ya, bahagian Kem Belia dan Sukan untuk iLead ni, sebab diorang tengah cari penolong belia dan sukan grade S29 untuk program MFLS, Malaysian Future Leadership School. Dia adalah based on Japanese Leadership School yang telah diwar-warkan pada tahun 2018 rasanya. PM kita yang ketujuh ni, Datuk Mahathir, dia nak kita Malaysia juga mencontohi Jepun. So dia telah mewujudkan MFLS ni. Sebab itulah kerajaan sekarang diorang tengah cari penolong belia dan sukan yang akan boleh menjayakan projek tu. So sebab itu adanya pengambilan untuk penolong belia dan sukan grade S29 ni. So, nak jadikan cerita, pada 25 Februari 2020 tu saya dapat panggilan ujian kecergasan. Time tu kebetulan saya kat Kuching. So, untuk bahagian kat Kuching, korang punya interview adalah ujian kecergasan adalah dekat Kementerian Belia dan Sukan Kuching. So, sebab saya kebetulan kat situ hari tu, saya pergi teruskan untuk pergi ujian kecergasan. So, untuk ujian kecergasan ni, seperti biasa korang kena prepare untuk BMI, untuk blip test, curl up, and apa lagi satu untuk ujian kecergasan, apa yang korang perlu lakukan pada hari ujian kecergasan tu, korang kena bawa borang email yang diorang hantar kat korang tu. Korang kena bawa IC korang, and korang kena bawa pakaian sukan seperti biasa. And apa yang korang akan buat, korang pergi sana, korang daftar, and kalau diorang rasa macam dah daftar semua orang dah ada, memang tak ada dah orang daftar, diorang akan immediately start. Diorang bagi kalimat sikit, and immediately start, dia tak akan terlampau ikut dengan jadual yang diorang bagi. So dia akan directly start kalau rasa diorang boleh start dah. So untuk pada hari itu kami bermula dengan taklimat. Lepas daftar tu kami taklimat. Lepas taklimat tu baru kami pergi ambil BMI. Untuk siapa-siapa yang ada masalah dengan BMI ni, jangan cepat-cepat mengalah. Sebab time ke taklimat kami tu, kami kena bagi tahu yang diorang hanya akan terima untuk yang dapat perak atau emas. Tapi masalahnya, at the end of the ujian kecergasan tu ada sedikit twist. So itu korang tidak boleh terlampau ikut dengan apa yang diorang bagi, seperti normal range sampai 26 macam tu, BMI macam tu kan. Sebab ada email tu diorang selalu kalau kerajaan diorang pergi range 19 pergi 26 macam tu diorang terima kan. Tapi kes untuk kali ni dia tak buat macam tu. Kes kali ni dia akan ikut korang punya base, kita orang punya performance. So untuk BMI hari tu, saya punya BMI overweight terlebih daripada 26 tu. Tapi saya still sukses untuk pergi interview. So lepas BMI tu kena ambil BMI, kami proceed to the next kami kena bagi grup-grup macam tu untuk mempercepatkan proses tu. So kat situ korang akan ada buat hand grip. Hand grip ni dia senang je, korang just tarik nafas, hembus and grip benda tu. Sekali cuba. Selalunya the first one is the better result lah. Yang second tu macam tak apa, tapi depend on orang. Tu senang. Lepas tu korang akan proceed dengan sit and reach, duduk dan jangkau, di mana korang akan duduk dan jangkau tu, tolak benda tu sejauh mana korang. Dia actually untuk
test korang punya flexibility. So antara dua benda ni akan senang sikit untuk siapa-siapa pun. Memang senang. Hand grip dengan sit and reach ni memang agak senang. So the third one is kita buat bangkit to be. Bukan. Dalam letter diorang bagi kita, diorang cakap bangkit to be. Tapi time hari tu kami buat curl up. Pendapat saya, kalau curl up ni, kalau kita buat macam tu je, memang tak ada masalah. Tapi end up pada hari tu, sebab diorang bagi line, jarak dua line ni, dia macam dua line ni, jarak antara line ni ialah 4 inci. So korang kena pergi sentuh dia punya tab tu untuk count as one. Kalau tak, korang dikira tak dapat lah satu tu. So dia macam agak sukar juga bagi saya. Dia memang nampak simple tapi agak sukar sebab kita pandai terlari. Time-time kita nervous macam tu. Tapi bagi saya curl up tu agak susah. So korang pergi search lah macam mana curl up tu. Korang pergi practice habis-habis. Siapa yang memang nak berkenan ni dengan benda ni, dengan ujian fizikal ni. So untuk the fourth one is the blip test. Blip test ni dia more to endurance. So sesiapa yang rasa dia untuk capai emas dengan perak, betul lah, diorang hanya dekat taklimat tu diorang cakap diorang hanya terima emas dengan perak. So kalau korang memang nak capai emas dan perak tu, better you achieve level 3 untuk blip test. Blip test ni layaran ulang-alik untuk menguji kita punya endurance test. Time korang lari untuk blip test tu, kalau jarak 20 meter tu, dia macam half of the court gelanggang tu. Kalau korang nak training lah, korang pergi try half daripada gelanggang futsal macam tu. Half ataupun lebar futsal tu. Bukan lebar lebar panjang. Lebar rasanya lebar. Yang korang lari lah seberang antara gelanggang futsal tu. Memang dia jauh, 20 meter tu agak jauh juga. Memang agak memenatan. So kalau korang memang nak achieve memang nak achieve emas dengan perak kategori tu, sebab benda tu, keempat-empat benda tu termasuk BMI lah, diorang akan kira-kira, dia akan bagi poin-poin. Ada poin, kalau poin yang tertinggi tu adalah orang cakap untuk emas dengan perak macam tu. Dia kira poin average lah. Dia bukan basically you fail you punya BMI, they just keep reject. Bukan macam tu. Dia based on average korang. Sebab ada hari tu orang buat blip test. Dia buat blip test apa? Dia buat blip test lelaki lah. Dia buat blip test sampai level 10. Tapi dia punya aksesori tu masalah sikit. Aksesori kat sini adalah yang dia punya ujian kecergasan lain seperti sit and reach, curl up, dengan hand grip dia tak seberapa. Dia end up dapat perak. Semua orang expect dia dapat emas, tapi dia tak dapat. Tapi dia hanya dapat perak. So kalau korang nak buat blip test ni, dia ada tips dia. Kalau korang nak pergi ujian fizikal ni, jangan hanya menyerahkanlah gara-gara korang punya BMI. So hanya gara-gara korang penat. Sebab ada orang dia lari berapa je, level 2 je, tapi dia dapat juga. Saya pun lari sampai level 2X je, tapi saya dapat gangsa. Tip untuk blip test is, kalau korang lari tu, jangan stop. Kesalahan yang saya buat itu, saya stop. Kalau kita lari, dalam kita tengah berlari, kita banyakkan stop time blips tu, sebelum blip tu, dia akan memakan banyak tenaga kita. Seperti yang saya lakukan itu, saya stop. Dan untuk start balik, dia sangat banyak menggunakan tenaga. Kalau boleh, kalau korang lari blip test, korang teruskan berlari. Tapi korang kena count dia punya blip test tu berapa, kena agak berapa bila korang boleh bergerak and so on. So macam saya itu kesalahan yang saya buat, saya stop. Dan sangat memakan banyak tenaga saya. So saya hanya dapat lengkapkan level 2X 28, level 28, yes. Sikit lagi nak masuk 3. Memang ni sikit lagi lah. 2X tu saya terus resign. Saya dah tak dapat nak sambung 3, level 3 tu lagi. So time tu saya dah berserah dengan nasib semua je. So end up result dia, saya dapat gangsa. And yang dapat emas dengan perak time tu ada 8 orang. Sebab atas jasa, apa orang cakap, jasa perikemanusiaan. Tak ada perikemanusiaan. Sebab iLead punya bos ni, saya panggil dia bos lah, tak tahulah, saya pun dah lupa dah nama dia sebenarnya, iLead ni. Sebab pengambilan pekerja kali ni adalah bawah iLead untuk penggunaan MFLS tu, dia orang nak ambil untuk MFLS. So bos lead tu yang dari Semenanjung ni, dia beritahu dekat bos yang dekat Kuching tu, dia cakap kita ambil lah kat gangsa bagi peluang kedua. So dia bagilah peluang kedua kat yang gangsa. So totally 35 orang kami pass the exam. So kalau korang tengok, kalau saya ingat balik time 35 tu, 35 orang tu,
tak semua kami BMI kami bawa dalam range yang diorang nak. Ada yang overweight. Saya lah salah seorang tu yang overweight range tu. Ada yang lari bil test tu hanya berapa second 2 round je, tapi dia berjaya lepas sebab dia pas dengan ujian-ujian yang lain. Ada juga orang tu kalau kita tengok tu BMI je macam tak, memang bawah lah, underweight lah, kita boleh cakap underweight lah, tapi dia lepas juga sebab dia punya performance. So siapa yang nak buat ujian kesihatan tu jangan nak menyerahkan lah tanpa mencoba. So kalau ada apa-apa korang just, kalau dapat panggilan ke untuk ujian kesihatan, just cuba. Tak kisahlah overweight ke macam mana, at least you cuba. So korang boleh balancekan apa yang kurang tu dengan benda lain. Tapi yang penting sebelum korang datang ujian kecergasan tu, korang kena prepare betul-betul. So saya end up hari tu saya luck sikit. Saya dapat interview untuk keesokan hari itu pada 1 bulan 3 di tempat yang sama. So datang interview tu, yang bagusnya pasal interview tu, sebelum itu diorang bagi tips kita nak interview apa. So 35 orang kami, ada 2 bilik. Dalam satu kali interview tu dia adalah 3 orang sekali interview. 2 orang yang interview kita, and 3 orang yang kena interview. So end up dalam cerita saya tu, interview saya tu, memang agak nervous lah. Saya pun lama dah tak interview. Memang saya mess up lah saya punya interview tu. So jangan berharap lah, memang saya tak berharap nak dapat lah kerja ni sebab saya mess up. Dia punya soalan tu dia agak senang. Kau tahu soalan first dia, kenalkan diri you. And end up ada first seorang lelaki ni dia interview. Dia pilih lah orang, dia nak siapa kenalkan diri dulu. So dia pilih seorang lelaki yang kami ni. Sebab time tu 2 perempuan 1 lelaki. Yang lelaki ni dia pilih lah. Terus lelaki tu dia pergi introduce diri dia. And dia cakap dia ada degree. Kau tahu, lepas lelaki tu introduce, terus dia cakap, kalau korang nak apply untuk grade S29, dia cakap, jangan sesekali mention yang you punya ada degree. Sebab dia punya komen tu, saya jadi agak terkilan. Saya tak tahu. Saya macam tak tahu patut ke saya sebut pasal degree saya. So end up saya sebut saya ada matrikulasi je, saya tak ada degree. Saya cakap, bukan saya cakap saya tak ada degree, saya cakap saya ada matrikulasi. Saya tak mention pasal saya punya degree. So saya punya memperkenalkan diri tentu agak terganggu and very short and very hard for them to kenalkan siapa diri kita kan. Sebab bila interview kita kena jualkan diri macam tu. Sebab tu 3 orang kami degree. So itu yang, so siapa-siapa lah yang ada degree tu, yang dia nak apalah, nak apply for S29 ni, just mungkin boleh ambil lah tips ni. Jangan mention about your degree, tapi sebelum tu korang kena prepare yourself first, yang korang nak cakap apa. Kalau tak, korang akan jadi dumbfounded like me. So tak apa, semua ni tu jadi pengalaman lah kan. So lepas tu kan, lepas dia perkenalkan diri kan, dia sebenarnya time kami masuk tu, time formal, macam mana semua attire, sopan santun korang nak masuk tu, korang boleh carilah kat YouTube, carilah kat Facebook ke. Memang benda basic lah benda tu. Dari segi perpakaian semua, korang boleh carilah. So benda basic dari dulu. So saya just sini saya share apa yang kami interview dalam tu. So untuk lepas kami kenalkan diri, atau time saya masuk tu, sebelum kami duduk tu, saya pergi letak saya punya file dekat meja diorang. Tak, file saya yang diorang first buka. Yang first buka, terus dia tengok-tengok, and saya main kayak. End up diorang punya soalan tu diorang tak plan pun sebenarnya. Dia just tanya je apa yang diorang nampak. Dia macam, dia spontan punya soalan. Tahu tak, dia tiba-tiba dia tanya soalan pasal kayak. Yes, kayak. So topik kami hari tu adalah kayak. So untuk second soalan dia, disuruh kami bertiga discuss antara kami bertiga pasal macam mana nak handle event ni. So kita kan kena ambil sebagai penolong belia dan sukan untuk grade S9 ni. So kalau bos korang pergi suruh korang buat tu, korang macam mana korang akan handle, apa yang korang akan plan. So dia just suruh kita discuss lah 3 orang tu. Jadi end up dalam tu saya memang sangat teruk. Saya memang very bad in discussion. So saya memang spoil habis lah kat situ. So jangan harap saya nak dapat kerja tu kan. So itulah, siapa yang kat orang sana yang rasa dia kurang kemahiran daripada discussion tu, bila korang apply kerja government ni, fikir elok-elok, belajarlah macam mana nak discuss. Perlu banyakkan belajar discuss sesama orang. Sebab time tu kita akan jumpa dengan stranger tau. Kita tak kenal lah. Kita macam kenal macam tu je lah. So need to consider lah. Macam sebab
time korang daftar untuk interview korang tu, diorang akan bagi numbering kat korang. Macam kali tu diorang bagi numbering daftar tu. So dia untuk masuk interview tu dia bagi group. So untuk interview tu dia bagi kami number. So dia cakap bilik 1 odd number. Macam hari tu saya nombor saya 23. So pasangan saya adalah 23, 21 dengan 19. So sebelum korang masuk interview tu, korang make sure kan siapa group korang 3 orang tu, and pastikan korang serasi sama korang. So anything about discussion dalam nanti korang akan selesa. So hari tu saya memang saya tak selesa sebab saya tak kenal dia orang tu, and it's my biggest weakness lah dengan orang. So memang bukan nasib saya lah nak dapat kerja tu. Itu je lah saya boleh cakap. So lepas tu dia tanya pasal tu, dia akan tanya situation based on situation lah. Kalau begini-begini macam mana. Dia macam tak ada, dia sebenarnya soalan yang agak common sense jugalah. Nak buat apa macam tu. Kalau kayak terbalik nak buat apa macam mana. Dia mention pasal SOP semua tu. Ada satu benda tu yang dia sebut saya tak ingat apa lah. Siros ke? Saya pun dah tak ingat apa benda tu. Saya memang tak boleh tangkap langsung benda tu. Tapi yang dua dengan saya tu, diorang tahu. Satu soalan tu saya memang tak boleh jawab sebab saya tak ingat. Dan satu lagi, of course, dia tanya pasal MFLS tu. Saya tahu pasal MFLS tu pun sebab pada hari ujian kecergasan tu, sebelum kami bersurai tu, bos Aileen tu dia bagi tips ke kami cari pasal MFLS. So saya cari, sebab tu saya tahu pasal benda tu. So tak ada masalah, kami tak ada masalah pasal MFLS. Ada satu benda tu je lah saya ada masalah. Apa dah nama dia pun saya pun tak ingat dah. So basically I can say is dia punya interview government ni dia agak senang. Macam interview biasa, just kita yang terlampau takut-takut sebab dia government. And one thing about kerja government ni, dia akan suka provoke kita. Sebab dia selalu kerja government dia suka check kita ni panas barang ke tak. Sebab muka saya ni agak nampak garang. So dia tiba-tiba diorang suka sangat provoke saya. So at the end of the interview dia cakap, dia saja je provoke, dia cakap so nak check panas barang ke tak. Sebab saya pun faham muka saya memang orang nampak garang dari dulu. So kalau orang ingat saya panas barang pun saya tak pelik lah. So macam tu je lah kami punya interview. Lepas interview tu kami just balik. Tapi time interview tu kan, time korang tunggu interview tu kan, memang akan agak nervous lah. Sebab ada yang orang keluar tu dia akan tanya soalan, bagi soalan, dia kata macam berkongsi lah soalan-soalan dia orang macam mana. So hopefully korang jangan sangat terpengaruh dengan soalan tu. So saya pun, cerita saya ni pun agak berterabur. Saya memang tak boleh nak cerita apa-apa. Saya memang tak pandai bab nak susun-susun apa yang saya cerita ni. So siapa yang sudi, yang dengar, yang tengok video saya ni, maafkanlah segala kekurangan video saya ni. So kalau korang ada panggilan untuk interview ni, just go for it. Jangan lepaskan peluang. Sebab sedikit sebanyak dia yang memberikan korang pengalaman untuk korang, untuk improve diri korang. Korang tahu apa salah silap korang dekat interview korang, and the next interview you will be improve more. So hanya sebab BMI korang overweight, jangan putus harap. Sebab dia tak reject korang gara-gara untuk BMI tu je. Dia just based on kecergasan korang. Sebab dia kena nilai dari segi latihan, segi aktiviti juga, bukan BMI semata-mata. So jangan putus harap lah kat situ gara-gara yang tu je. Sebab selalu saya dengar macam orang kan, dia awal-awal mengalah sebab cakap BMI overweight, so tak payah je lah, memang confirm reject. Selalu je orang cakap macam tu. So hari tu pun saya tengok agak banyak orang berisi lah. Yang kena kick tu pun macam agak berisi lah. Tu mungkin overweight dia jauh sangat kot. So overweight saya 26.8 something kot. So saya agak selamat sikit overweight dia sebab yang lain lagi. So mungkin dia balancing up lah. So itu sajalah pengungsian daripada saya. Saya pun tak tahu nak cakap banyak-banyak lagi. So video ni pun sekarang dah agak panjang. So saya tahu akan ada orang sana yang memerlukan information tentang interview untuk grade S29 ni. Tapi yang paling penting yang saya dapat dekat situ adalah kalau grade S29, kalau degree apply S29, grade 29, jangan sesekali mention degree. Tu yang dia cakap. So I will take it in mind. So in future tu memang agak susah lah degree nak dapat kerja. Siapa cakap ada degree senang dapat kerja kan? So tak payah nak bebel panjang-panjang. So terima kasih kerana mendengar. Itu sajalah perkongsian daripada saya. Terima kasih.